Korang ada tak member yang jenis humble gila, tak nampak macam orang kaya langsung? Pakai biasa-biasa, kereta pun pakai kereta lama, tapi bila dapat borak, baru tahu dia pemilik syarikat Megah Holdings. Yang paling best, bisnes dia bukan benda hype pun, orang tak pandang sangat pun, tapi dia laju buat duit diam-diam. So, dalam video ni, Bros Duit nak share 5 bisnes boring yang boleh untung bersih RM20,000 sebulan. Siapa sangka, benda orang tak pandang ni sebenarnya lubuk duit. Selagi korang buat sungguh-sungguh dalam apa sahaja yang ada depan mata, rezeki memang tak ke mana. So, apa tunggu lagi? Alright, let's go. Nombor 1, pembekal daun pisang. Bisnes pembekal daun pisang ni memang antara bisnes paling underrated dekat Malaysia. Nampak macam benda remeh, tapi permintaan dia bukan biasa-biasa. Cuba bayangkan, restoran nasi lemak, banana leaf, catering, peniaga pasar malam, semua ni pakai daun pisang hari-hari. Tambah pula musim kenduri, bazar Ramadan, atau event besar, daun pisang ni jadi rebutan. Apa yang best? Pokok pisang senang tumbuh, kos rendah, dan boleh tuai berkali-kali. Yang ramai tak nampak, pembekal daun pisang ni sebenarnya kerja dia lebih pada logistik dan konsistensi. Kalau korang boleh supply daun yang bersih, saiz elok, siap potong, dan packaging kemas, ramai tokey restoran sanggup bayar lebih asalkan kerja mereka senang. Ramai peniaga daun pisang just ambil dari kampung-kampung, kemudian buat delivery ikut kawasan. Untuk grow lagi besar, korang boleh buat kilang kecil untuk cuci, potong dan pack daun ikut standard restoran. Dari segi pendapatan, kalau satu bandel daun boleh jual dalam 8 ke 12 ringgit ikut saiz dan kualiti, dan sehari korang boleh jalan 200 ke 300 bandel ke restoran, hotel dan pasar, sebulan boleh capai jualan RM50,000 atau lebih. Kos utama dalam bisnes ni ialah upah potong daun, biasanya orang kampung atau pekerja harian, kos lori dan minyak untuk hantar, upah staf bungkus, plastik dan packaging, dan sewa store kalau ada. Anggaran overhead sebulan dalam RM20,000 ke RM25,000 bergantung kepada skala. Untung bersih boleh cecah RM20,000 lebih kalau jaga kos dan ada pelanggan tetap. Kesimpulannya, walaupun bisnes ni nampak macam kerja kampung, tapi kalau buat betul-betul dan ada sistem, boleh jana income steady dan tinggi. Lagi rare satu bisnes tu, lagi kurang persaingan, tu yang buat bisnes daun pisang ni jadi lubuk duit yang ramai tak nampak. Nombor 2, gerai burger. Gerai burger ni kalau tengok dari luar memang nampak biasa-biasa saja, sekadar gerai tepi jalan dan ada kerusi plastik. Tapi jangan terkejut, ramai yang start dari bawah, lepas tu boleh buka banyak cawangan dan jana income belasan ribu hingga puluh ribu sebulan. Burger ni makanan yang sentiasa ada permintaan. Dari budak kecil, orang dewasa, sampailah student dan pekerja shift malam, semua makan. Tambah pula kalau korang ada resepi sos sendiri, daging homemade, dan branding con, lagi senang nak naik. Apa yang buat bisnes ni best? Sebab kos nak mula tak tinggi sangat, dan pulangan dia laju. Barang mentah pun senang cari. Roti, sayur, daging, telur semua boleh beli harian. Selain tu, bisnes burger ni banyak main dengan loyal customer dan lokasi. Kalau dapat spot strategik macam depan pasaraya, college, kilang, atau taman perumahan yang sibuk, confirm malam-malam beratur. Satu lagi, kalau ada delivery atau joint platform macam GrabFood atau Foodpanda, lagi laju jalan duit. Dari segi pendapatan, satu gerai boleh jual 200 ke 300 biji burger sehari kalau lokasi power. Kalau harga purata 6 ke 7 sebiji, boleh dapat RM1,500 ke RM2,000 sehari. Sebulan, RM45,000 ke RM60,000. Kos bahan mentah biasanya ambil 40-50% dari jualan. Lepas tu kos pekerja kalau ada 2 orang tolong, dalam RM2,000 ke RM2,500 seorang, sewa tapak dalam RM300 ke RM1,000 ikut lokasi, minyak masak, gas, dan bahan basah. Overhead kasar dalam RM20,000 ke RM25,000 sebulan kalau ada 1-2 gerai. Untung bersih boleh cecah RM20,000 lebih kalau korang jaga kos dan jualan maintain. Kesimpulannya, walaupun gerai burger nampak macam kerja leceh, panas dan tak berapa dipandang, tapi realitinya boleh bagi pulangan besar. Kalau buat dengan sistematik dan konsisten, tak mustahil dari satu gerai tepi jalan boleh jadi empayar burger yang jana RM50,000 sebulan. Nombor 3, Dobi. Bisnes Dobi ni memang nampak biasa saja, setakat mesin basuh, mesin kering, dan sabun. Tapi diam-diam ramai tokey Dobi ni sebenarnya tengah kutip duit hari-hari tanpa perlu susah payah jaga kedai full-time. Lagi-lagi kalau buat konsep self-service 24 jam, orang masuk, basuh, kering, keluar, jadi duit masuk automatik. Dan kalau buat Dobi komersial untuk hotel, kilang, restoran, lagi masuk. Apa yang best? Bisnes ni steady. Orang memang akan basuh baju, tak kira musim apa pun. Bila musim hujan, mesin keringkan firm full. Bila musim cuti, student balik kampung, ibu-ibu datang buat laundry sekeluarga.
Kalau buka dekat kawasan perumahan padat, kawasan flat, college, atau dekat dengan hospital dan kilang, memang tak cukup mesin dibuatnya. Pendapatan bulanan boleh pergi RM50,000 kalau ada 2-3 cawangan atau satu outlet besar dengan 10 mesin basuh dan 10 mesin kering. Setiap mesin boleh jana RM30 ke RM60 sehari, bergantung pada lokasi dan trafik. Kalau sehari dapat RM1,800 dari semua mesin, sebulan boleh capai lebih RM50,000. Kos overhead utama ialah sewa kedai, dalam RM3,000 ke RM6,000 ikut kawasan, bel elektrik dan air dalam RM3,000 ke RM5,000, maintenance mesin, dan kos sabun dan kemikal. Total overhead boleh cecah RM20,000 ke RM25,000 sebulan. Untung bersih boleh tinggal RM20,000 ke atas kalau pengurusan jaga rapi. Kesimpulannya, bisnes Dobi ni memang nampak low profile, tapi demand dia konsisten dan boleh grow besar. Yang penting pandai cari lokasi strategik, maintain mesin, dan bagi servis tip-top. Bila dah jalan sendiri, korang tinggal kutip duit dan monitor dari jauh. Inilah contoh bisnes boring power yang boleh buat korang jadi jutawan senyap. Nombor 4, pengangkutan lori. Bisnes pengangkutan lori ni memang tak berapa dipandang, ialah kan setakat angkat barang, hantar barang. Tapi kalau korang tengok betul-betul, bisnes ni sebenarnya tulang belakang kepada banyak sektor lain. Dari kilang ke gudang, dari gudang ke kedai, semua perlukan lori. Tak kiralah lori kecil 1 tan, 3 tan, sampailah trailer besar, semua ni ada permintaan. Syarikat besar pun ramai outsource saja kerja hantar barang, sebab tak nak pening kepada jaga lori sendiri. Apa yang buat bisnes ni menarik? Sebab dia ada repeat customer dan job masuk tak henti-henti. Kilang, ejen logistik, syarikat pembinaan, semua perlukan servis lori hampir setiap hari. Lagi-lagi kalau korang boleh cover kawasan yang luas, dan ada reputasi tepati masa dan boleh diharap. Dari segi pendapatan, korang jangan main-main. Kalau korang ada 3-5 lori 1 tan atau 3 tan, satu lori boleh jana 300 ke 500 sehari bergantung pada jarak dan jenis barang. Kalau sehari dapat RM1,500, sebulan boleh cecah RM45,000 ke RM50,000. Kos overhead pula termasuk minyak dalam RM3,000 ke RM6,000 sebulan ikut jumlah perjalanan, gaji pemandu dalam RM2,000 ke RM3,000 seorang, servis lori dan insurans anggaran dalam RM1,000 ke RM2,000 sebulan setiap lori, termasuk juga tol dan permit tambahan. Kos keseluruhan overhead dalam RM25,000 ke RM30,000 sebulan, jadi masih boleh tinggal untung bersih RM20,000 ke atas. Nak capai lebih tinggi, korang kena fikir long term. Cari kontrak tetap dengan syarikat pengeluar, ambil job pindah rumah secara tetap, atau kerja logistik untuk ejen pos dan kurier. Ramai pemilik syarikat pengangkutan yang tak pandai pun buat marketing, tapi sebab dia pegang 10-15 biji lori dan ada kru jalan hari-hari, dia steady sebab duit masuk akaun bank tak henti. Pendek kata, bisnes lori ni memang bisnes yang sangat boring. Tapi kalau jalan betul, jaga timing, dan pandai jaga lori serta pemandu, RM50,000 sebulan tu bukan angan-angan. Ini bisnes senyap terbaik yang boleh bawa korang jadi jutawan. Nombor 5, stone puffing. Stone puffing ni memang antara bisnes yang ramai tak pandang, tapi hakikatnya permintaan dia makin meningkat, dari rumah banglo, taman perumahan, premis komersial, sampai ke projek-projek lanskap kerajaan dan swasta. Kerja dia pasang batu hiasan untuk laluan, halaman, atau laman belakang rumah. Nampak simple, tapi bila hasil akhir cantik dan kemas, pelanggan sanggup bayar mahal. Apa yang buat bisnes ni steady ialah sebab hasil dia tahan lama dan nampak eksklusif. Ramai pemilik rumah sekarang nak upgrade rumah jadi lebih estetik dan tak payah maintain sangat, jadi puffing batu memang jadi pilihan. Lagi satu, bisnes ni tak perlukan kedai, cukup ada store simpan barang dan tools. Pekerja pula boleh ambil ikut projek, bukan full time pun takbir. Dari segi pendapatan, satu job puffing boleh cecah RM10,000 ke RM30,000 ikut keluasan dan jenis batu. Kalau korang ambil 3-5 job sebulan pun dah boleh capai RM50,000 revenue. Kos batu puffing ikut jenis dalam 30-50% daripada harga jual. Upah pekerja kontrak ikut hari atau projek dalam RM100 ke RM150 sehari. Kalau sewa lori kecil untuk angkut barang dan simpan tools, sewa store dalam RM1,000 ke RM2,000. Campur semua overhead macam bahan, pekerja, minyak, lori, dan tools, kos bulanan boleh dalam RM25,000 ke RM30,000. Jadi untung bersih boleh cecah RM20,000 lebih kalau bijak urus. Nak grow sampai 100 ke 200,000 sebulan? Kena ada lebih dari satu tim kerja, cari tender projek taman perumahan, atau partner dengan kontraktor bina rumah. Korang juga boleh offer servis full package, dari supply batu sampai pemasangan. Pendek kata, walaupun kerja stone puffing ni buat korang berpeluh bawah matahari, tapi kalau korang buat sungguh-sungguh, ambil job yang steady dan jaga kualiti kerja, hasil dia sangat masyuk. Low profile, tapi akaun bank padu.
Alright guys, itu dia 5 bisnes boring yang untung bersih RM20,000 sebulan. Ingat, bisnes ni tak semestinya kena nampak cool untuk jadi lubuk duit. Kadang-kadang, yang paling low profile itulah yang paling untung. Kalau korang nak idea-idea bisnes boring yang lain, boleh singgah video saya yang lain. Jangan lupa like dan subscribe untuk lebih banyak konten idea bisnes. Jumpa lagi dalam video seterusnya, bye.